yang berdaftar di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952, yang selepas ini saya akan rujuk sebagai surat ikatan Yapim. Kenapa saya sebutkan sedemikian? Kerana pertama, Yapim tidak mendapat apa-apa bantuan geran daripada kerajaan, tidak ada dalam bajet. Yang kedua, Yapim sebagai organisasi yang bebas, semuanya terikat kepada surat ikatan amanah. Kalau mengikut Akta Pemegang Amanah, maknanya kalau satu-satu yayasan, dia mengikat dan dia mencorakkan bagaimana dia mencorakkan trust deed-nya ataupun surat ikatan amanah, dia akan merupakan satu dokumen yang mutlak sifatnya. Sebab itulah dalam trust deed Yapim ini disebutkan, dengan izin Datuk Pengerusi, all disputes, doubts and any implication in respect of any provision of this deed shall be decided by the foundation, whose decision shall be final. Maknanya Yapim tidak terikat dengan aturan kerajaan, dan dia terikat kepada trust deed. Yang keduanya, kita harus faham bahawa apa sebenarnya yang terkandung di dalam trust deed dari segi objektif. Ramai orang bila tengok Yapim hari ini, orang bercakap, oh Yapim ni jaga anak yatim, jaga orang miskin, buat kerja-kerja kebajikan. Harus diingat bahawa Yapim mempunyai dua orientasi penting objektif yang diletakkan di dalam trust deed ini, iaitu satu organisasi yang bertujuan untuk menjana ekonomi umat Islam. Dan daripada konteks ekonomi umat Islam inilah akhirnya boleh digunakan sebahagiannya untuk kerja-kerja kebajikan. Dan model Yapim ini adalah model yang antara yang paling baik sekali, dan bahkan saya boleh katakan terbaik dalam konteks dunia hari ini, kerana IDB, Bank Pembangunan Islam pun banyak kali melihat model Yapim dalam konteks bagaimana penjanaan ekonominya. Dua penjanaan ekonomi yang paling besar yang harus kita ingat. Yapim mempunyai pertama sistem Ar-Rahnu, yang pertama diperkenalkan di dunia pada 1993 dan terbukti sebagai satu sistem kewangan ataupun instrumen kewangan Islam yang diiktiraf seantero dunia dan menjana keuntungan. Saya boleh berkongsi penjanaan keuntungan daripada Ar-Rahnu ini saja, pendapatan sehingga 2015 ini telah mencecah 83 juta ringgit daripada Ar-Rahnu, yang mana Yapim ada 202 cawangan seluruh Malaysia. Dan Ar-Rahnu hari ini menjadi satu model kepada seluruh dunia dalam konteks penjanaan ekonomi. Dan pada tahun 1986, Yapim sekali lagi membuktikan bahawa model memperkenalkan sistem kewangan Islam ini diiktiraf daripada antarabangsa apabila memperkenalkan sistem mikrokredit Islam. 86 bekerjasama dengan USM, yang akhirnya tercetusnya Amanah Ikhtiar Malaysia, yang hari ini AIM telah memberikan banyak kebajikan dan juga banyak keistimewaan kepada orang miskin dan miskin tegak. Dan ini adalah hasil daripada Yapim. Yapim peringkat awal injek 10 juta pada peringkat awal 1986 itu. Saya nak sebutkan di sini supaya kita jelas raison d'être, dengan izin, the reason for establishment of Yapim, ataupun kenapa Yapim itu ditubuhkan. Bukan hanya untuk menguruskan soal kemiskinan dan juga hal anak yatim, itu sebahagian saja. Untuk pengetahuan juga, Yapim mempunyai 17 agensi-agensi di bawah kawasiliaannya, termasuklah daripada 17 ini 7 koperasi, 11 anak syarikat. Daripada 17 ini hanya satu saja yang dianggap sebagai, dengan izin, cost center ataupun tempat di mana kita belanja duit, iaitu pemangkin. Pemangkin ini yang menjadi satu isu, iaitu Yayasan Pembangunan Anak Yatim dan Miskin, itu pemangkin. Yang lain-lain ini adalah bertanggungjawab dalam menjana keuntungan, menjana ekonomi bagi Yapim dan juga anak-anak syarikatnya. Dan sebab itulah bukan saja Ar-Rahnu, sebab Ar-Rahnu ini adalah the core business yang telah membuktikan kejayaan Yapim, tetapi juga ada perniagaan-perniagaan yang berkaitan dengan emas, ada perniagaan-perniagaan yang berkaitan dengan MAT. Yapim Smart sudah pun mula beroperasi tahun ini, dan banyak lagi. Yang akhirnya Yapim hari ini mempunyai aset bersih 2014 138 juta, sehingga Disember 2015 projection dengan izin 160 juta, yang mana aset keseluruhan hingga hari ini ialah 1.034 bilion ringgit ataupun 1034 juta ringgit. Jadi 1034 juta ringgit aset ini adalah aset yang di dalamnya terkandung aktiviti-aktiviti penjanaan ekonomi. Dan daripada penjanaan ekonomi inilah
digunakan untuk aktiviti-aktiviti lain. Saya sebutkan ini kerana penting sebab saya nak memecahkan segala sangkaan-sangkaan buruk yang mengatakan seolah-olah pembayaran allowance dan sebagainya menggunakan duit anak yatim, menggunakan duit kebajikan, which is yang tidak betul sama sekali, palsu, bahkan fitnah yang jahat. Yang pertama, yang keduanya, untuk menjawab soal bagaimana menteri memantau YAPIM sehingga kedua orang pegawai tinggi dapat allowance ni, kita kena ingat saya sebutkan tadi, kuasa mutlak adalah terletak pada ahli-ahli lembaga pemegang amanah. Betul dilantik oleh Perdana Menteri, itu salah satu cara kita nak memantau, melantik ahli lembaga pemegang amanah, dan meletakkan dasar-dasar. Dasar dia apa? Dasar seperti mana yang dipersetujui juga oleh Perdana Menteri. Ada tanda tangan Perdana Menteri ini Rasdi yang mengatakan bahawa YAPIM perlu menjana ekonomi umat Islam. Dengan cara macam mana? Cara yang diberkati dan dipatuhi oleh syariah. Sebab itu dia ada lembaga penasihat syariah. Dan Ar-Rahnu ini, untuk pengetahuan bagi mereka yang mungkin tak biasa dengan perkataan Ar-Rahnu ini kalau orang ingat sebagai pajak gadai Islam, tapi sebenarnya tak betul. Dia bukan bentuk pajak gadai. Dia adalah kontrak yang bersifat simpanan dan juga kontrak yang bersifat pinjaman. Saving maknanya orang boleh menyimpan emas atas kontrak wadiah dengan izin, dan juga daripada kontrak tersebut dia akan memberikan pinjaman kepada mereka yang nak dibiayainya, maknanya dalam menggunakan prinsip Qardul Hasan. Untuk pengetahuan semua, daripada prinsip Ar-Rahnu ini saja, YAPIM mempunyai 202 cawangan seperti mana saya sebutkan tadi. Dia mempunyai 4.5 bilion nilai pembiayaan dan 450 juta nilai, orang kata gadaian tetapi nilai simpanan atas prinsip wadiah saya sebutkan tadi. Sebab itulah model ini adalah model yang terulung. Dan dalam konteks pemantauan ini juga, YAPIM diaudit oleh Jabatan Audit Negara. Saya ada di sini juga laporan audit negara tahun 2014 yang menunjukkan bahawa tidak ada masalah dari segi tata cara kewangan, dari segi tata cara operasi dan pengurusan yang ada. Dan yang ketiganya, Datuk Pengurusi, berhubung dengan pemberi allowance ini adalah kuasa mutlak lembaga pemegang amanah yang mana menteri pun tidak campur tangan dan menteri tak tahu pun berapa jumlah yang diperolehi. Kerana di bawah trust deed ini disebutkan dengan izin, the trustees shall out of the fund pay all costs and expenses of or incidental to the management of the fund, including payment of reasonable allowances to the trustees or the execution of any of the trust or power of this deed. Dan sebab itulah apabila persoalan dibangkitkan pegawai tinggi YAPIM mendapat allowance 80,000 adalah tidak benar, kerana dia ada pecahan-pecahan, dia duduk di beberapa, tetapi itu pun diluluskan oleh lembaga pemegang amanah yang mana menteri tidak ada kuasa untuk campur tangan, kerana menteri hanya boleh menasihat, tetapi nasihat pun kalau ada sebarang bentuk penyelewengan. Tapi dalam konteks ini kita harus mengakui, sebab itulah perbincangan saya dengan menteri, kalau misalnya ada isu-isu berbangkit soal tadbir urus, kita akan melihat kembali sama ada proses polisi tadbir urus, bukan penyelewengan, kerana ini bukan ada isu penyelewengan, ini isu persepsi kenapa allowance ni tinggi dan sebagainya. Sebab itulah saya kena sebutkan di sini bahawa YAPIM mempunyai kuasa mutlak untuk menentukan berapa allowance yang nak bagi, sebab dia ada 1.034 bilion. Nak bayar 50,000 ke 100,000 ke, yang paling penting kita tahu bahawa YAPIM ada keuntungan, tak guna duit-duit kebajikan, tak guna duit-duit anak yatim, tak guna duit orang miskin. Itu yang paling penting. Jadi itu yang saya rasa kita perlu faham dalam konteks ini. Okey. Yang kedua, isu berkenaan dengan apakah keperluan kursus untuk diadakan di pelajar-pelajar di luar negara. Ini pun isu pemantauan juga. Again, saya nak sebutkan di sini, minta maaf. Sekali lagi saya nak sebutkan kat sini, soal operasi dengan izin, day to day operation of YAPIM. YAPIM nak buat apa sekalipun, kerja-kerja amal ke, kerja-kerja kebajikan ke, nak buat program di luar negara ke, itu hak YAPIM. Soal YAPIM nak menjemput menteri, nak jemput timbalan menteri, nak jemput siapa pun ahli parlimen, nak bayar untuk kos untuk dia pergi, itu terserah pada YAPIM. Tidak ada kuasa, ataupun kuasa itu adalah terserah, terletak di bawah pengurusan YAPIM dan juga lembaga pemegang amanah. Kalau nak bandingkanlah, saya pun buat kira-kira lah,
dengan kos yang dikatakan 590,000 di US, nak bandingkan dengan 1.34 bilion, maknanya jumlah dia hanya 0.0063% saja nisbah dia. Maknanya terlalu, maknanya, tetapi inilah saya katakan soal andaian tadi.